Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Brazil menentang Switzerland, yang mana Brazil menang 1-0 melalui jaringan Casemiro. Pada perlawanan ini, kalau kita lihat, kedua-dua pasukan sebenarnya bermain dengan baik. Mereka ada beberapa peluang tetapi gagal untuk dimanfaatkan dengan baik, dan penyudah boleh dikatakan tidak beberapa klinikal. Tetapi satu gol yang dijaringkan oleh Brazil melalui Vinicius boleh dikatakan offside, sebab Richarlison berada dalam kedudukan yang offside ketika itu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Brazil. Apakah corak permainan dan juga apakah perkara yang positif kepada pasukan Brazil pada perlawanan ini? Yang pertama, kita boleh lihat corak pasukan Brazil menyerang. Mereka ada dua type ataupun ada dua jenis ketika mereka menyerang ke arah gawang lawan, iaitu cara yang pertama adalah mereka akan overload di bahagian tengah dengan ada beberapa pemain di bahagian tengah, serta pemain defense mereka iaitu Marquinhos dan juga Thiago Silva akan bermain dengan high line. Kenapa mereka berbuat demikian adalah kerana mereka ingin memfokuskan dan ingin menarik pemain-pemain Switzerland untuk berada di kawasan tengah. Jadi apabila pemain-pemain Switzerland sudah berada di kawasan tengah dan memfokuskan untuk overload dan juga menahan corak permainan ataupun ball progression yang dilakukan oleh pasukan Brazil yang banyak di bahagian tengah, maka pemain-pemain Brazil buat demikian adalah untuk memastikan yang pemain-pemain winger mereka berada dalam keadaan yang lebih free ataupun lebih bebas. Jadi dengan mudahlah mereka akan boleh melakukan switch play ke bahagian width ataupun ke bahagian wide area untuk mencari winger mereka yang berada dalam kedudukan yang free ataupun berada dalam kedudukan yang kosong. Jadi disebabkan itulah kita boleh tengok Brazil bermain dengan defensive line yang tinggi. Mereka overload di bahagian tengah. Fred, Paqueta, Casemiro semua berada di bahagian tengah, tetapi mereka mengekalkan Vinicius dan juga Rafinha di bahagian kanan dan juga kiri untuk mereka melakukan switch play ataupun hantaran ke bahagian tersebut untuk melakukan penetration ke arah bahagian di box pasukan Switzerland. Itu perkara yang pertama ketika build up play yang dilakukan oleh pasukan Brazil. Perkara yang kedua, kalau kita lihat jenis yang kedua pasukan Brazil melakukan attacking style adalah mereka akan membentuk back 3 di belakang, iaitu gandingan Eder Militao, Thiago dan juga Marquinhos akan stay berada di back line, dan mereka akan memfokuskan hanya kepada Alexandro di bahagian kiri untuk naik lebih kepada backup kepada Vinicius Junior untuk buat overlap dan sebagainya. Jadi benda ni lah yang menyebabkan pemain-pemain Brazil lebih memfokuskan untuk attack di bahagian width area ataupun wide area lah. Jadi sekiranya Brazil berada dalam kedudukan yang kedua ataupun jenis yang kedua ketika mereka menyerang ini, mereka lebih memfokuskan ball progression untuk overload di bahagian wide area. Ini bermaksud Vinicius akan dibantu oleh Paqueta dan Fred juga akan membantu Rafinha di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk mereka melakukan build up play di bahagian kanan dan juga bahagian kiri tersebut. Jadi memang itu yang dilakukan oleh pasukan Brazil in term of mereka attacking. Jadi apa final part ataupun production yang mereka lakukan sekiranya mereka bermain demikian? Mereka bermain demikian adalah untuk mencari target man mereka, iaitu Richarlison. Jadi pemain-pemain yang berada di winger ni, pemain seperti Vinicius, seperti Rafinha, mereka ni adalah typical touchline winger yang mempunyai ability, kelebihan ataupun individual brilliance yang bagus daripada segi dribbling, daripada segi ball control dan sebagainya untuk beat pemain pertahanan lawan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi apabila bola dapat kat Vinicius ataupun dapat dekat Rafinha, mereka ni akan gunakan kelebihan yang ada pada mereka untuk beat pertahanan Switzerland sebelum mereka melakukan hantaran. Jadi mereka akan fokus untuk tarik defense pasukan Switzerland lebih keluar daripada kawasan mereka punya defense sendiri untuk memberikan ruang kepada Richarlison ataupun kepada winger di bahagian kiri ataupun bahagian kanan untuk exploit masuk ke kawasan tersebut. Sebagai contoh kita ambil apabila satu percubaan daripada Vinicius yang mana Rafinha bawa bola ke bahagian wide area, ada link up dengan Fred, lepas tu Rafinha cut in, Rafinha cross menjumpai Vinicius melakukan percubaan, tetapi sayang. Sebab apa? Sebab semua baca dah gerakan tersebut. Jadi benda tu yang menyebabkan Brazil punya attacking berjaya. Dan benda yang paling saya suka tentang Brazil ni, daripada dua tactical ataupun dua cara mereka menyerang ni, yang paling menarik adalah tentang di second half, iaitu apabila mereka masukkan seorang player iaitu Bruno Guimaraes untuk menggantikan Fred, yang mana boleh saya katakan kemasukan Bruno Guimaraes telah memberikan sedikit advantage kepada bahagian midfield pasukan Brazil in term of defending, sebab dia adalah single pivot ataupun lebih
lebih kepada holding midfielder. Jadi apabila masuk Bruno pada perlawanan semalam, kita boleh tengok Casemiro lebih mendapat peluang untuk bertindak lebih advance ke bahagian hadapan. Jadi apabila Casemiro boleh bertindak lebih advance ke bahagian hadapan dengan ada backupnya di belakang Bruno, kita boleh tengok pelibatan ataupun involvement daripada Casemiro di bahagian hadapan, terutamanya di kawasan final third, memberikan kelebihan kepada Brazil untuk membuat satu attacking yang lebih kreatif dan juga link up play yang lebih menarik, dan dia boleh overload pemain-pemain pasukan Brazil di dalam kotak penalti ataupun di box pasukan lawan lah. Jadi disebabkan itulah kita boleh tengok ball progression yang dilakukan oleh Brazil sewaktu Bruno masuk, memang mereka akan cuba untuk overload, memberi tambahan player di bahagian hadapan untuk mereka mencari gol yang pertama pada perlawanan semalam, dan hasilnya gerakan yang dilakukan berjaya untuk disudahkan melalui Vinicius kepada Casemiro. So that is a good thing lah. And cumanya apa yang menjadi kelemahan kepada pasukan Brazil pada perlawanan ni adalah bagaimana mereka nak utilisekan penggunaan daripada target man mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak link up play dan mereka sukar untuk mencari target man mereka, sama ada Richarlison ataupun Gabriel Jesus, untuk menjaringkan gol. Typical Richarlison, dia perlukan hantaran yang rendah. Jadi Rafinha dan juga Vinicius agak menghadapi kesukaran sebab backline pasukan Switzerland sangat-sangat padu pada perlawanan semalam, terutamanya Akanji dalam situasi 1-on-1. Memang dia boleh beat boleh beat attacking pasukan Brazil dengan mudah, dengan tackling, dengan body yang dia ada. Vinicius susah nak lepas, Rafinha pun susah nak lepas. So apabila mereka nak supply bola kepada Richarlison agak kurang, jadi pertukaran dilakukanlah. Richarlison masuk, bawa masuk Gabriel Jesus, tetapi kemasukan Gabriel Jesus pun tak memberi apa-apa impact yang positif sangat, sebab typical gameplay Gabriel Jesus adalah lebih kepada fast nine. Dia suka untuk drop dan juga bawa bola lebih ke hadapan lah. Tetapi benda tu lagi progress, lagi bagus lah. Sebab apa? Sebab apabila Gabriel Jesus masuk, dia boleh mengaktifkan dan juga membolehkan Rafinha dan juga Vinicius serta Anthony di second half untuk bermain lebih efektif sebagai touchline winger. Sebab apa? Sebab dia boleh create space kepada kedua-dua winger ni untuk masuk ke dalam. Tu sebab kita boleh tengok kemasukan Gabriel Jesus juga memberi impact yang positif in term of fluid ataupun in term of orang kata apa, smoothnya gameplay Brazil berbanding penggunaan Richarlison sebagai target man. Dan kita boleh tengok Fred juga bermain dengan baik, yang mana dia boleh drop deep sampai ke bawah untuk collect ball dan juga ball progression sampai ke atas. So itu je lah ulasan saya. Untuk Switzerland, mereka sebenarnya bagus, mereka punya gameplay dah cemerlang, tetapi in term of attacking mereka mempunyai masalah sedikit untuk supply bola ke bahagian hadapan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.